Saudara, ini kiriman daripada seorang pendengar Misteri Jam 12. Ini dari pendengar kita bernama Cik Lan yang berkongsi pengalaman ini ketika kejadian ini berlaku. Beliau, isterinya dan juga dua orang anak perempuan yang berusia 11 dan 9 tahun menginap di salah sebuah hotel di Sandakan di Sabah. Katanya kisah ini berlaku di salah sebuah hotel di Sandakan yang terletak dekat kawasan bandar. Jadi apa yang berlaku seperti biasa, katanya bila sampai check-in dan gedebak-gedebuk-gedebish, melakukan apa benda-benda perkara-perkara yang perlu dilakukan sebelum kita diberi kunci bilik hotel tu. Jadi pada hari berkenaan, sebenarnya kami sampai dah awal. Kami pun minta izin lah, check-in hotel jam 2. Kami sampai 12 tengah hari. Dan kisah yang diceritakan ini katanya terpulang pada semua, kata Cik Lan, nak percaya ataupun tidak. Bila sampai 12 tengah hari itu, lebih awal yang dijadualkan, saya dengan isteri langsung terus ke hotel dan kami bertanya sebenarnya pada pihak resepsi hotel, boleh tak kalau kami request early check-in. Pihak hotel kata dia akan cuba usahakan. Katanya bilik-bilik sebenarnya dah penuh, tapi nanti dia akan get back. Dia suruh saya dengan isteri duduk sekejap lah. Apa yang berlaku, katanya selepas lebih kurang 15 minit dia cuba usahakan, akhirnya dia panggil saya. Isteri masih berada di tempat duduk. Dia kata, Encik Azlan, kami ada berita baik dan juga berita yang tak baik. Saya tanya, berita baiknya apa? Oh, berita baiknya kalau nak check-in awal boleh, kami boleh berikan bilik lah. Tapi berita tak baiknya, saya kata, dia kata pada saya, berita tak baik ni, bilik hotel ni terletak jauh di tingkat atas dan bilik paling hujung sekali, yang mana kalau nak jalan pergi dekat lift tu memang jauh lah daripada hotel, bilik hotel yang Cik Azlan request melalui laman sebuah portal ni lah. Memang benar Kisi, dalam portal tu saya minta bilik tu dekat dengan lift, tak boleh jauh dari lift lah. Sebabnya isteri saya ni kakinya tidak kuat berjalan sangat, jadi kalau bilik tu ulang-alik jauh jalan tu agak penat sedikit untuk isteri saya. Jadi saya kata nanti saya berbincang dengan isteri. Saya pun pergi dekat isteri saya katalah, bilik ada, tapi jauh tau, bilik paling hujung sekali, tak dekat dengan lift. Kalau mama okey, baba akan cakap okey. Tengok antara satu sama lain, kalau tak, beg kena tinggal sini lah, kita pun tak boleh check in. Isteri saya kata, tak boleh lah bang, saya kaki dah sakit ni, saya nak naik atas, nak cuci kaki, nak letak minyak sedikit, nak baring lah. Jadi okey lah. Saya pun kata pada pekerja hotel tu, okey, saya ambil bilik ni lah. Jadi mereka kata okey, ini kuncinya, minta pasport semua, dah habis semua, kita pun naik atas. Beg-beg kami tinggalkan di bawah, bellboy akan bawa naik ke atas. Jadi saya pun dengan isteri dengan anak rasa gairah lah naik atas. Jalan memang jauh Kisi, koridor hotel tu jauh sampai ke ujung. Jadi sedang jalan, isteri pun cakap lah, bang, ni early check-in bilik hotel ni, kalau lah boleh bang mungkin besok ke, sebab kita pun dekat sini 3 hari kan bang. Tanyalah bang kalau bertukar bilik. Yalah, nanti abang tanyakan. Jadi isteri saya jalan perlahan-lahan, terincut-incut, yang di mana anak saya ni, kedua-dua anak perempuan menemani ibunya kiri dengan kanan. Saya jalan depan dulu Kisi. Jalan depan tengok bilik, betul-betul Kisi, pintu yang terakhir itulah bilik hotel saya. Saya pun keluarkan kunci, buka pintu. Dalam bilik itu bersih, cantik, tapi bilik itu langsinya ditutup Kisi. Selalunya kalau masuk hotel, langsi hotel tu dibuka. Jadi buka je pintu, nampak bilik tu terang, kena cahaya matahari. Pada tengah hari tu saya datang, buka pintu, bilik bersih tapi gelap, ditutup langsi. Saya rasa pelik lah, mungkin mereka lupa nak buka langsi. Saya pun menjenguk dekat luar. Saya kata, masuk baba masuk dulu. Saya pun tolak kunci pintu tu supaya anak saya nanti boleh tolak pintu dengan mudah, tak perlu pakai pas ataupun kunci hotel. Saya buka pintu, masuk dalam, kemudian pergi dekat langsi tu. Sedang saya jalan menuju ke arah langsi, saya dah buka sepatu. Saya macam rasa yang saya terlihat macam ada kelibat tau, orang jenguk dari toilet.
dalam bilik tu. Kisi 12 tengah hari Saya pun toleh lah. Yelah, biasa. Ini merupakan reaksi manusia. Kalau nampak sesuatu yang pelik, kita toleh. Jadi saya nampak macam ada orang jenguk dekat toilet. Saya toleh tengok pandangan saya ni. Saya alihkan sebelah kiri. Macam dia macam sembunyi tu. Ada orang ke? Daripada nak buka tingkap, saya pergi dekat tandas dan saya tengok tak ada orang. Mungkin mainan minda dia main dengan otak saya, tak tahulah. Saya pun pergi, tarik langsir. Isteri saya dah pun sampai depan pintu, berjalan terus duduk dekat katil. Tarik langsir, dah buka, dah terang sedikit bilik ni. Isteri bercakap, "Wah abang, bilik ni besar juga bang besar. Tak tahu bilik yang lain macam mana." Selang lebih kurang 10 minit, bellboy pun datang. Ting tong, tekan butang pintu bilik kami. Saya pun buka pintu. "Cik, ini bagnya." Dia pun, "Okey, ini angkat letak dalam." Dia angkat bag ni. Dan saya boleh lihat bellboy ni bila masuk dalam bilik, dia kelihatan macam tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, macam ada sesuatu yang tak kena. Dia angkat bag lagi ke depan, kemudian dia keluar. Nanti. Saya kata nanti. Saya pun masuk dalam, ambil duit RM10 nak kasih tip. Saya pun keluar, saya serahkan duit ni pada dia. Bellboy ni ambil, "Terima kasih encik." Kemudian saya kata, "Nanti kejap." Saya keluar dari bilik tu, tutup pintu. Tapi pintu tu tak tutup habis. Ini saya nak bertanya bilik ni ada apa-apa tak? Dia diam. "Dah berapa lama kamu kerja dekat sini?" Kerja sini dah 5 tahun bang." 5 tahun? Kenapa tadi masuk macam ada benda yang tak kena dengan bilik ni? Ada benda tak kena dengan bilik ni. Dia angguk. Apa dia? Ini bilik spare. Kalau hotel selalunya dah penuh, bilik ni dengan ada satu lagi bilik tingkat atas, katanya akan dikosongkan. Kalau ada masalah dekat bilik lain, pelanggan guest hotel ni akan dipindahkan dekat bilik ni. Jadi bilik ni sentiasa selalunya kosong, tak ada orang. Oleh kerana bilik ni selalu kosong, kadang-kadang malam-malam pekerja, para tetamu yang menggunakan hotel bilik sebelah ni akan dengar orang main guli, ketuk-ketuk tembok. Ada kalanya terdengar bunyi TV yang menyala. Saya terdiam. "Alamak, kenapa hotel tak beritahu Kemudian dia kata, "Tuan, takkanlah hotel nak cakap bilik tu ada hantu. Mereka pun nak buat bisnes." Yalah, saya tidak beritahu isteri, tidak beritahu anak-anak. Saya cubalah untuk satu malam, tengok macam mana. Degil kan Casey? Jadi akhirnya saya masuk dalam bilik tu. Saya pun duduk dengan isteri. Saya letak minyak kaki dekat isteri, cuba urut-urut kakinya. Lebih kurang dalam 2 jam lebih kita dekat dalam bilik tu sebelum kita keluar untuk makan dan berjalan-jalan dekat kawasan Sabah. Dipendekkan cerita, kami pulang keluar bilik hotel ni sekitar jam 3 petang. Sampai balik jam 8 malam, 8 lebih malam. Waktu tu isteri saya pun dah penat, kakinya dah terlampau sakit. Jadi saya yang orang pertama masuk dalam bilik hotel. Saya perasan tolak pintu bilik, langsir bilik tu ditutup. Siapa yang tutup langsir Saya yakin 100% bila saya keluar tadi, langsir tu saya tak tarik. Kemudian saya tak nak tanya anak, tak nak tanya isteri, sebab nanti mereka takut. Langsir tutup. Isteri pun masuk. Bang, tadi keluar abang tutup langsir tanya isteri saya. Tadi abang tutup langsir. Kenapa bang? Yalah, tutup je lah, tutup langsir. Kita tak tahu kat sini kita punya barang-barang kat dalam. Tak perasan pula abang tutup langsir. Yalah, abang keluar last ke? Kan tadi abang patah balik tutup langsir. Yalah, isteri pun okey. Masuk dalam, mandi, bersihkan diri. Kita ada beli makanan sedikit. Duduk dekat dalam bilik sambil berbual-bual, tengok TV, makan-makan. Akhirnya semua tertidur.
mulalah berlaku sesuatu yang menakutkan untuk malam yang pertama. Casey, saya dengan isteri dengan anak-anak tengah tidur dalam bilik hotel tu. Anak saya dengan isteri, 2 orang anak perempuan dengan isteri saya tidur atas katil, pakai comforter, Casey, iaitu selimut yang tebal. Saya tidur dekat atas. Dalam bilik hotel tu ada satu sofa. Saya tidur, kaki saya terjuntai dekat ujung, sebabnya sofanya bukan panjang, jenis sofa pendek. Jadi alaskan bantal dekat kepala. Boleh, saya memang boleh dah biasa tidur macam tu. Saya terperasan bila saya bangun pukul 1 pagi kalau tak silap saya. Comforter yang digunakan oleh isteri dengan anak saya berada dekat atas lantai bahagian depan katil, Casey. Comforter yang berat yang digunakan oleh ketiga-tiga mereka seolah-olah macam ada orang tarik dekat atas lantai. Dan Casey, saya terbangun sebab aircon ada orang matikan dan panas berbahang bilik hotel tu. Panasnya, siapa tutup aircon ni? Saya bangun, saya tengok, ada orang matikan aircon. Saya tekan on balik. Kemudian saya duduk dekat sofa. Saya bangun, tarik, angkat selimut, taruh dekat ujung, nak pakaikan mereka balik sebab terlampau panas. Duduk balik dekat sofa dan termenung. Casey, anak perempuan saya bangun, salah seorang, tengok saya. Bah, panas lah bah. Aircon kuatkan sikit boleh? Yelah. Kononnya saya bangun nak kuatkan aircon sebabnya aircon tadi mati. Bah, ya. Siapa tu bah dekat toilet? Anak saya nampak, Casey. Siapa apa? Mana ada orang? Bah tu bah. Ada orang tengah senyum bah dekat toilet bah. Anak seorang lagi bangun. Isteri saya betul bangun. Isteri tanya, kenapa ni? Yana, kenapa Yana? Yana, Mama, ada orang kat toilet. Nampak tu, takut Ma. Muka dia seram Ma. Saya buka lampu, buka TV. Yana, dah, tak mau tengok. Sini, saya peluk anak saya. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca Casey. Anak saya masih menangis tak henti-henti. Takut Ma. Pendengar Misteri Jam 12. Malam tu saya terpaksa kuatkan semangat anak saya. Saya tak tidur. Saya tarik kerusi kecil tepi anak saya. Sambil-sambil saya tepuk-tepuk anak saya, cuba tenangkan dia. Dia tertidur akhirnya. Isteri saya naik takut. Anak perempuan satu lagi takut. Akhirnya tidur dalam terang. Saya ni tak boleh tidur dalam terang. Terpaksa Casey cuba terlelap terbangun sampai pagi, Casey. Pagi itu juga mereka sedang siap-siapkan diri. Anak saya takut. Semua kata jangan turun dulu bah. Saya pun dah mandi semua. Kita pun ramai-ramai turun. Tanya, boleh tak kita tukar bilik? Bilik ni jauh sangat, minta maaf. Tempoh hari kita memang nak early check in sebab kaki isteri sakit. Dengan tidak bercakap ada bilik ke tak ada bilik, okey, ada. Tuan boleh nanti kita akan alihkan dekat bilik ni ya. Kita pun keluar, kita kata okey, barang-barang kita dalam bilik tu semua dah masuk dalam beg, tarik je keluar, letak dekat bilik baru. Okey. Kita keluar jalan dan anak saya tanya lagi, "Bah, semalam siapa bah?" Bila anak saya jelaskan wajahnya macam mana, sama Casey, wajah macam perempuan yang saya nampak ketika pertama kali saya masuk bilik berkenaan. Seram, Casey. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Wow, terima kasih pada semua.